Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya memanjatkan kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi ini, pagi Jumaat, penghulu segala hari, kita dapat bertemu sekali lagi dalam program Kuliah Duha Live daripada Tafiz Mutmainnah, Kampung Baru, Pematang Berangan, Sungai Petani Kedah. Dan saya, Ustaz Syarilong, sekali lagi akan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat pada pagi ini akan membahaskan satu tajuk, yakni hakikat syukur. Jadi sebelum saya memulakan ceramah pagi ini, kita buat kelainan sikit. InsyaAllah pakat-pakat tadah telinga. Apa benda ni kelainan? Lepas habis ni baru kita ceramah, insya-Allah.
Alhamdulillah. Sepatutnya saya yang nak menyanyi tu, nanti mereka ni tak boleh cari makan ke kan? Sedap insya-Allah. Jadi di antara intipati, saya pun tak pasti tajuk nasyid yang didengarkan tadi oleh seorang Arab, dipahamkan dia banyak lama dia tinggal di Indonesia katanya. Jadi di antara intipati tadi, dia kaitkan di bulan Ramadan ini bulan keampunan dan bulan yang diturunkan Al-Quran. Memang sedap. Saya minta maaf, saya memang minat lah nasyid-nasyid, terutama sekali intim. Lagu Dia, Nur Kasih, nanti kita pasang lah depan ni insyaAllah, buat kelainan sikit insyaAllah. Baik. Jadi itu sedikit selingan. Mudah-mudahan hiburan dalam Islam ni tak salah, tapi jangan lebih-lebih sangat. Jangan larut sehingga kita meninggalkan tanggungjawab kita sebagai hamba, itu memang salah. Baik. Pada pagi ini, sebagaimana saya nyatakan tadi, tajuk pembahasan ialah hakikat syukur. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl, surah ke-16 pada ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha la ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan sekiranya kamu nak menghitung nikmat kurniaanku kepada kamu, wahai manusia, nescaya tidak terhitung. Kenapa? Kerana terlalu banyak nikmat kurniaan Allah pada kita. Batang tubuh kita sudah memadai untuk menginsafi, menyedari terlalu banyak nikmat. Mata, telinga, lidah, kesemuanya. Dan Allah menyatakan, dan sekiranya kamu nak menghitung nikmat kurniaanku, nescaya tidak terhitung. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Jadi kenapa kita perlu mensyukuri nikmat kurniaan Allah pada kita? Kenapa? Apa pula balasan sekiranya kita tidak syukur? Kita ulang sikitnya. Surah Ibrahim, surah ke-14, ayat yang ke-7. Di pertengahan ayat yang ke-7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasan Hasanuddin, cikgu kah? Assalamualaikum. Sahabat lama, Taman Seri Tenggara Parit Buntar. Alhamdulillah. Sahabat lama, dulu saya tinggal kat sana. Minta maaf lah, walau live pun tak apalah, saya yang pengacara. Kawan lama, Alhamdulillah. Pencen tak lagi ni? Kalau tak salah saya cikgu lah ni, guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya, dan sekiranya kamu syukur di atas segala nikmat kurniaanku kepada kamu, akan ku tambah lagi. Yakni Allah akan memberi tambahan kurniaan-kurniaan yang belum lagi kita nikmati. Syukur, aku tambah lagi. Tetapi ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kamu kufur, azabku pedih sekali. Azab di dunia ialah musibah, bala bencana, itu di dunia. Azab di akhirat bermula dalam alam barzakh. Itu kita tak tahu bagaimana azab, siksaan yang bakal menimpa orang-orang yang derhaka pada Allah. Begitu juga bagaimana keadaan di akhirat kelak dalam neraka, wallahu alam. Tapi kita nak bahas azab di dunia. Allah timpakan musibah demi musibah. Allah turunkan
bala bencana yang tidak putus-putus. Kenapa? Kerana manusia ini kufur. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan sekiranya kamu kufur, kamu tidak syukur nikmat kurnianku, azabku pedih sekali. Saya ingin mengulangi surah yang ke-16, surah An-Nahl ayat 112. Inilah yang sedang kita lalui. Kenapa? Kerana umat manusia kufur. Kita dipahamkan wabak COVID-19 ini hampir 1 juta penduduk USA terlibat, dijangkiti wabak ni. Penduduk USA katanya 300 juta. 1 juta kena. Inilah kadang-kadang kita nak bagi tahu tuan-tuan di luar sana, bila ustaz baca ayat Quran, baca hadis, jangan kita persenda-sendakan benda ni. Banyak selalu orang kata, ustaz, kalau Donald Trump tu zalim, US ni zalim, kenapa Allah tak timpakan musibah? Mereka hidup senang lenang. Kita jawab dulu dengan surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 42. Ingat ayat ni sampai bila-bila. Jangan kita acuh tak acuh dengan ayat Quran. Kita tengok lama dah, kita bertemu dengan ayat ni lama dah. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashqasu fihi al-absar. Allah sebut tu. Tersasul sikit. Dan janganlah kamu manusia menyangka aku ni Allah Subhanahu Wa Taala leka, lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim atau golongan non-zalim. Sesungguhnya aku sengaja menangguhkan siksaan aku. Tu. Aku sengaja menangguhkan siksaan aku. Mana tahu nak bertaubat, nak sedar kembali, bertaubat pada Allah. Aku sengaja menangguhkan siksaan aku itu kepada hari di mana mereka akan melihat azabku itu dengan mata yang terbelalak. Sebutlah apa? Orang Kedah terbeliak. Dalam kitab dia sebut terjemahan terbelalak. Kaget. Terperanjat besar ni. Ni apa dah jadi? Jawapan kepada golongan zalim. Jangan kamu acuh tak acuh mempersenda-sendakan ayat-ayat Quran, mempersendakan hadis, memperli-perli, mempermain-mainkan para ulama. Sekarang kamu hidup hebat, senang, tak ada penyakit, tak apa, tunggu ayat ni. Ingat, kita imbas kembali, kita recall balik kisah siapa? Kisah presiden yang cukup zalim. Siapa dia? Yang Libya tu, Muammar Gaddafi. Ayat ini menepati apa yang berlaku terhadap Muammar Gaddafi. Saya tengok ketika beliau diseret, dinaikkan ke atas lori, lalu dipukul oleh orang ramai, mukanya berlumuran darah. Dalam akhbar dia menyapu, kemudian mata dia terbeliak. Dia melihat darah yang mengalir daripada muka dia, dilanyak, dibelasah oleh rakyat yang sekian lama dia menzalimi mereka. Ayat Quran ni, jangan main-main dengan Quran. Hari ni kamu sihat, hari ni kamu ada kuasa, hari ni kamu buat zalim. Kamu tunggu, Allah tak leka apa yang kamu buat. Kamu jadi pengkhianat terhadap agama kamu. Allah tak lalai. Allah bukan jenis kita, Melayu mudah lupa. Sampai masa Allah ajar kamu. Saya tengok, Masya Allah, menepati Al-Quran. Muka Muammar Gaddafi berlumuran dengan darah. Muka dia satu macam.
dalam keadaan cukup takut. Apa yang dah berlaku? Aku ni presiden ni, aku amat berkuasa. Akhirnya apabila diseret, dibawa turun daripada lori, ada hamba Allah datang terus menembak mati. Seminggu lebih jenazah dia belum disembahyangkan. Inilah balasan kepada golongan zalim. Allah tak lupa apa yang kamu buat. Allah tak leka, tak lalai apa yang kamu kata kepada ulama, kamu cerca Al-Quran, kamu hina Nabi, kamu tunggulah insya-Allah. Ibrahim surah ke-14 ayat 42. Betul Rusdan? Rusdan dah cek. Okey. Baik. Musibah yang sedang kita lalui hari ini bukan di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. The whole universe. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Ni jawapan yang paling tepat. Apabila manusia kufur, tidak syukur, ini contoh terbaik. Surah ke-16, surah An-Nahli ayat 112. Yang bermaksud, dan aku adakan satu contoh, satu perumpamaan. Yakni sebuah negeri. Negeri di sini adalah bumi Mekah. Yang mana rakyat mereka, penduduk mereka hidup dalam keadaan tenang, tenteram, mutmainnah. Tahfiz, mutmainnah. Tenang. Tengok muka pengurusi dah tenang. Walaupun musuh ramai, tapi jangan bagi dia angin sudah. Dia ni emosi sikit, kan? Saya tak boleh terima kalau kita bagi dalil Quran, bagi dalil hadis, ada lagi manusia yang nak mempersendas, nak mempelekehkan pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga saya tak boleh terima kita menghina para ulama yang benar-benar ikhlas memperjuangkan agama Islam. Saya doa mudah-mudahan ya Allah berilah hidayah kepada golongan ini. Kan? Hari ini tak mau emosi lah. Hari ini nak buat warak. Allah sebut negeri itu, bumi itu adalah bumi Mekah. Yang mana peringkat awal penduduk bumi Mekah hidup dalam keadaan aman, tenteram. Rezeki datang melimpah ruah. Dari segenap penjuru, Masya Allah. Tetapi malangnya, unfortunately, malangnya, fakafaras bi'an umillah. Mereka kufur terhadap kurniaan Allah. Kamu dah hidup aman, tenteram, rezeki melimpah ruah, dan di kalangan kamu terdapat the chosen one, insan pilihan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Kan? Tu cerita dia. Kamu kufur, tergamuk, kamu merancang nak bunuh insan pilihan aku ni. Biadab betul pokok kafir Quraisy. Oleh kerana sifat kufur ini, Mekah dilanda kemarau panjang selama 7 tahun. Allah tukarkan kehidupan yang sebelum ini aman, tenteram, tenang, rezeki melimpah ruah, kepada apa? Kepada hidup dalam kelaparan dan ketakutan. Apa kurang dengan kita? 18 Mac sampai sekarang 44. Ini hari ke-45 kalau tak salah saya. Hari ke-45 PKP. Dan hari ke-45 saya puasa. Never before in my life. Dapat separuh Rejab, dapat penuh Syaban, insya-Allah. Ya Allah, sihatkanlah aku, berilah pertolongan taufik kepada aku supaya aku dapat menyempurnakan Ramadan Al-Mubarak ini, insya-Allah. Hidup dalam keadaan kelaparan. Tempoh hari di Sungai Petani pun, pasar tutup. Kelang kabut kita cari sardin tin, cari telur, ikan bilis.
Dah makan tak seperti biasa dah. Ni ayat Quran. Jangan mempersenda-sendakan Quran. Hidup dalam ketakutan. Bank pun tutup. Tak mau lagi nak berinteraksi dengan klien, dengan customer dia. Staff pun kerja ikut shift. Ni ayat Quran. Kenapa? Kerana kufur. Lebih pada ni pun Tuhan boleh hantar musibah dia. Ini yang kita tak nampak ni. Coronavirus. This invisible creature. Tak dapat lihat. Mati dah berapa puluh ribu mati. Jadi kenapa? Karena salah kamu sendiri, kata Allah. Karena perbuatan kamu sendiri. Karena kamu tidak pernah mensyukuri nikmat kurniaanku sebagai balasan. Kerana sifat kufur kamu, itulah balasan daripada Allah. Habis cukup lah. Jom balik. Boleh? Hidup sementara. Memang betul. Hidup ni sementara je. Baik. Sekarang kita nak bahas secara ringkas pandangan ulama, ya. Ya, Allah tidak pernah menyalahi janji-janjinya. Terima kasih Ustaz Sa'adat. Innaka la tukhliful mi'ad, di antara ayat Quran Ali Imran ayat 194. Kalau Allah janji nak musnah, pasti dia musnah. Bila? Itu dalam ilmu dia. Dia bagi peluang untuk kita bertaubat. Bukan kata dia tak tahu Donald Trump tu bapak haprak. Mungkin dajjal moden. Orang Kedah kata dajjal. Orang Selangor dajjal. Allah datangkan coronavirus. 1 juta penduduk US dijangkiti wabak ini. Kita berdoa ni tuan-tuan, saya berdoa terus terang. Saya bukan berdoa untuk Malaysia saja. Ya Allah, dengar doa tu. Hindarilah kami ya Allah daripada wabak COVID ni ya Allah. Dan hentikanlah wabak ini daripada muka bumi-Mu. Walaupun haprak si Donald Trump, tapi tak semua orang kafir itu jahat. Kita kena ingat, tak semua orang Islam tu baik. Ada orang Islam yang sanggup menjadi munafik, mengkhianati agama dia sendiri. Sebab tu kita doa ni secara umum. Kita tak payah nak ajar, ya Allah, mampuskanlah Donald Trump cepat-cepat, patahkanlah kaki dia, tak payah. Allah bukan nak ikut cara kita, dia ikut kehendak dia dan cara dia. Dia lebih bijak pada kita. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kita ni bijaksana aja, kat sini tak bijak. Kita kena dua-dua, bijaksana dan bijak di sini. Kan? Tak ketawa pun. Kan? Tu dia 25 minit dah. Sejam pun panjang sangat. Kita ringkas-ringkas lah lepas ni insya-Allah. Baik. Ingat? Jadi maknanya, saya teringat apabila Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pada suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapalah abang ni susah payah bangun malam, solat malam sehingga bengkak kaki-kaki. Tidakkah dosa abang telah diampunkan oleh Allah? Dosa dahulu lagi akan datang. Tak ada dosa. Maksum. Yang duk tengok ni Cik Som. Ada Cik Som. Kan? Apa jawab Nabi hadis Bukhari? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Nabi kata, apakah salah? Kita nak terjemah dalam bahasa mudah difahami. Apakah salah aku nak tunjukkan kepada Allah, aku ni seorang hamba yang bersyukur? Hai, the chosen one, insan pilihan Allah, the last of the prophets. Tak ada dah. Ini satu highest accolade. Apa dia cakap orang putih pula, accolade pula. Kan? Satu kita boleh sebut sebagai satu anugerah yang tinggi.
pada beliau. Justru beliau nak bukti kepada Allah, aku ni adalah hamba yang bersyukur. Aku ni Rasul yang terakhir. Kitab Quran yang kau turunkan pada aku ni kitab yang relevan di sepanjang zaman sampai ke hari kiamat. Jadi aku nak syukur, Aisyah oi. Solat malam sampai bengkak kaki. Kita tak bengkak kaki, bengkak mata. Kenapa? Menangis. Kenapa menangis? Tengok gambar Kush-Kush Hotahe. Kajol nak tinggalkan Syahrukh naik kereta api. Sedih. Sedihnya ya Allah. Sedih juga bila mereka bertemu semula selepas 8 tahun. Ustaz macam tahu, aku pun tengok. Nak buat macam mana? Dah orang duk heboh sangat Kush-Kush Hotahe meletup, kita pun tengoklah. Kan? Menangis tengok sedih. Cerai betul. Tak pernah menangis. Kita terlalu banyak dosa dan kesalahan terhadap Allah. Nikmatnya Allah kurnia terlalu banyak, tapi kita masih kufur. Kita menentang agama dia, kita menolak Al-Quran, kita menolak hadis, kita memperlekehkan para ulama yang beramal dengan ilmu mereka. Biadabnya kita ingat orang-orang seperti ini. Ibrahim ayat 42. Hari ini memang kamu hebat, kamu sehat. Jangan lupa Allah boleh menyebabkan kamu jadi sakit, menjadi sengsara kehidupan kamu. Dia tak lupa apa yang kamu buat. Surah Ibrahim, surah 14 ayat 42. Boleh? Semangat sudah datang. Tu cerita dia. Ni siapa dia ni? Suzana Ahmad. Dia macam adik saya. Tak tahulah. Oh, mungkin. Baik. Itu hadis Bukhari. Hari ni pun nampak sejam juga. Ustaz ni kalau dah mula cakap susah nak berhenti. Saya nak bawa satu kisah yang terdapat dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Ya. Tafsir Al-Azhar surah Sabah, surah ke-34 ayat di pertengahan ayat ke-13. Sayyidina Umar cerita dalam kitab tafsir Dr. Hamka rahimahullahu ta'ala, kebetulan beliau ketika itu di hadapan Kaabah. Dia dengar seorang Badui. Badui ni istilah orang kampung lah. Badui ni dia bermohon kepada Allah dengan doa yang sama berulang-ulang kali. Oh, hari ni public holiday. Oh, takbir, Allahu Akbar. Kita lanyak 3 jam. Dengar baik-baik, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan. Saya 6 kali dah pergi Mekah, 2 kali haji, 4 kali umrah. Saya pun berdoa, ambil keberkatan doa si Badui itu. Apa doa dia di hadapan Kaabah? Allahumma ja'alni minal Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah aku ini dari kalangan yang sedikit. Beliau mengulang-ulangi doa yang sama. Setelah usai doanya, selesai doanya, Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, salah seorang yang dijanji syurga, menghampiri beliau dan bertanya, Syekh, kenapa awak asyik minta yang sama je? Ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan hamba-Mu yang sedikit. Saya pun tak tahulah sama dia kenal atau tidak Umar Al-Khattab. Dia pandang muka Umar Al-Khattab, dia ceramah pula. Dia kata, sia-sia kamu
Tidakkah kamu tahu Allah berfirman di dalam Quran? Wih, ceramah pula. Surah Saba di pertengahan ayat ke-13. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Maksudnya, dan sedikit sekali dari kalangan para hamba-hambaku yang bersyukur. Sebab tu Umar, aku pohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan yang sedikit, di kalangan para hamba-hambamu yang senantiasa mensyukuri segala nikmat kurniaanmu. Masya Allah. Tahu kata apa Umar kata? Sejuk sikit saya ni. Hai, dia kata, ada lagi orang lain yang lebih alim daripada aku. Tawadhu' ahli syurga, tuan-tuan. Ada orang lain yang lebih alim daripada aku, yang memahami Quran sebegitu hebat. Ya. Betul. Saya dah baca tempoh hari hadis Bukhari. Ya. Allah memerangi orang-orang yang menghina para wali Allah. Saya dah bahas Ustaz tempoh hari. Tapi ini syukur. Bayangkan tengok, Umar pun mengaku, Masya Allah, ada lagi orang lain yang lebih alim daripada aku. Setengah jam muqaddimah tentang syukur. Sekarang baru nak masuk hakikat syukur. Setengah jam, yang ni setengah jam, 1 jam juga. Kalau agak-agak boring nak pergi pasar, pergilah, tak apa. Dia dah rakam, esok boleh tengok balik. Tolong share, sebar-sebarkan benda ni. Bukan kata orang tak kenal saya, orang kenal. Cumanya I never appear on TV, that's all, you know. Kalau keluar TV, Masya Allah, memang tak keluar pun. Kerajaan dulu tak boleh, kerajaan sebelum ni pun tak boleh, kerajaan ni pun tak boleh. Dia orang kata sebab ustaz ni terlalu jelas. Tak apalah. Sebab ruang untuk berdakwah luas, tidak semesti TV. Alhamdulillah ni pun, walaupun view 4,000, 5,000, 7,000, ada satu video tu 27,000 orang view. Takkanlah dalam 27,000 tu tak ada 3-4 orang yang nak terima, yang nak amal ajaran Islam. Kan? Baik. Hakikat syukur kata ulama 5. Yang pertama, orang yang bersyukur tunduk kepada yang disyukurinya. Yang pertama, orang yang bersyukur tunduk kepada yang disyukurinya. Kalau kita benar-benar mensyukuri segala nikmat Allah, menjadi kewajipan kepada kita tunduk dan patuh pada segala perintah Allah. Mana dalil Quran? Surah Al-Baqarah ayat 112. Setelah Allah menempelak golongan Yahudi dan Nasara, mereka berangan-angan seolah-olah syurga adalah milik mereka, maka Allah memberi jawapan yang tegas. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nampak? Kerana ada huraian ayat ini, nak bagi tahu dah, nak baca. Kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus pada muka surat 23, insya-Allah. Maksudnya, setelah Allah menempelak Yahudi dan Nasara kerana angan-angan mereka nak memasuki syurga Allah, Allah memberi jawapan yang tegas. Bahkan yang akan masuk syurga, yang akan menjadi penghuni syurgaku, ialah bala man aslama wajhahu lillah, orang yang tunduk wajahnya kepadaku. Huraian sebentar lagi. Wa huwa muhsinun, and at the same time, simultaneously, mereka suka melakukan kebaikan, kebajikan. Kita nak sebutlah, hari itu tak teringat, hari ini kita teringat.
Sila rojok kitab Riyadhus Salihin, bab Usamah bin Zaid yang membunuh seorang hamba Allah yang mengucap 2 kalimah syahadah. Lalu ditanya oleh Nabi, kenapa kamu berbuat demikian? Dia mengucap 2 kalimah syahadah kerana dia nak selamatkan nyawa dia. Dia takutkan pedang aku. Nabi tanya dia, kamu dah belah dada dia ke? Tengok sampai ke dalam hati. Maknanya hadis ini jelas, soal ikhlas tak ikhlas Allah saja tahu, kita buat sudah. Kita amal sampai ikhlas, bukan ikhlas baru nak beramal. Dah ikhlas tak sempat nak beramal, dijemput kembali bertemu dengan Allah. Habis. Boleh faham? Jadi kita jangan petikai keikhlasan seseorang itu. Yang menilai Allah, bukan kita. Sahabat saya pun tak ada, kata saya nak baca hadis tu bagi tuan-tuan tengok, dan kitab Riyadhus Salihin baru saya teringat. Kita menghukum apa yang zahir saja, itu tajuk dia. Nah, yang zahir saja. Kalau tak salah saya lah, bab ke-350 Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, dengar. Apakah yang dimaksudkan ahli syurga itu? Bala man aslama wajhahu lillah. Ke surat 23 insya-Allah. Uraian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa yang benar dan akan masuk syurga ialah orang yang tunduk dan patuh mengikut perintah Allah. Itu tanda syukur yang pertama. Orang yang bersyukur tunduk kepada yang disyukurinya. Apa Allah suruh buat? Suruhan, laksanakan. Larangan, saya dah sebut penyakit, walaupun merugikan kita, tinggalkan. Saya meninggalkan kerja yang haram. Saya tak mau saya membesarkan anak-anak saya dengan rezeki yang haram. Saya hidup sampai hari ini. Bahkan Allah angkatkan sedikit, boleh jadi ustaz pula. Tuan-tuan baru nak start. Seorang insan yang dahulunya tak tahu membaca Quran, hari ini Allah anugerah sedikit, alhamdulillah, bolehlah baca sikit-sikit. Ustaz pendakwah biasa-biasa aja. Kan? Tu cerita dia. Oh, dia kata bukan Usamah bin Zaid. Nanti kita cek. Kalau nama ni betul tak, tolong beritahu lah. Tapi kalau tak salah saya, Usamah bin Zaid yang bunuh. Sahabat ni AS Mastur kata bukan dia. Nanti saya dapatkan kitab ni. Tak apalah, lain kali kita confirm esok lah. Ustaz Adab boleh cek kot. Baik. Yang keduanya tanda syukurnya, hakikat seorang hamba Allah yang bersyukur. Yang keduanya ialah mencintai Allah. Betulkah kita cinta Allah? Pernahkah kita menangis, mengadu kepada Allah di atas dosa dan kesalahan kita? Ada satu video program yang berbagai Ustaz Ahmad Dasuki dengan Profesor Dr. Muhayyar. Di penghujung Ustaz Ahmad Dasuki berdoa, Masya Allah, memang menyentuh jiwa saya, Masya Allah. Terus terang, saya pun menangis. Susah nak nangis kita ni. Bimbang juga, takut hati kita ni keras. Macam seolah-olah kita ni tak bersalah dengan Allah. Walaupun saya pendakwah biasa-biasa, kita tetap juga ada kesalahan, kesilapan. Itu dia cerita dia. Mencintai Allah di antara tanda syukurnya kita. Buktikan kecintaan kita kepada Allah. Jawapannya ayat yang sering dibaca oleh para pendakwah, termasuk dengan saya. Ali Imran surah ketiga ayat 31. Ini bukti kecintaan kita pada Allah. Allah pasti akan mencintai kita.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, tolong bagi tahu pada umatmu, wahai umatku, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku, ikutlah sunnahku, terima amallah ajaranku yang ku sampaikan, risalahku jangan tolak. Nescaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampunkan segala dosa dan kesalahan kamu, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nampak tak? Boleh? Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda syukurnya seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala ialah dia mengaku segala nikmat yang dikecapi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang betul kita ikhtiar usaha. Ada yang ikhtiar usaha tak dapat kejayaan. Ada yang relax je. Kan? Ustaz kata Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, tak apalah. Saya sebut tadi Usamah bin Zaid, sahabat tu kata bukan. Ustaz Hadad kata betul, Ustaz. Usamah bin Zaid. Kalau tak salah saya bab 350. Saya tak puas hati juga. Kejap ni, bangun pula ni. Oh, ni dia. Ustaz ni live pun dia bangun lah. Nabi tanya, apakah kamu tahu sampai ke dalam hati dia? Bab kita hukum apa yang zahir. Bila nak cari susah sikit lah, bab ke berapa tu, hukum yang zahir. Nanti pelan-pelan nanti dia bagi tahu, kita tengok. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mau supaya kita senantiasa memuji Allah. Sebab nikmat tu semua datang pada Allah. Kita tengok dalam solat kita, apa yang kita baca 17 kali 5 waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya segala puji-pujian bagi Tuhan semesta alam. Kita memuji Allah. Memuji Allah sehari 17 kali. Nak cari tak jumpa dah. Lain kali lah, esok saya cari. Di rumah saya tu saya ada tanda, insya-Allah. Apa pun terima kasih di atas teguran sekiranya saya silap. Allah berfirman dalam surah Hijri, suratul Hijri, surah ke-15 ayat 21. Apa dia? Allah berfirman, yakni wa in min syai' illa indana khazainuh. Itu dia. Maksudnya, dan setiap sesuatu yang kamu miliki itu datangnya daripada perbendaharaanku. Mana aku yang kurnia pada kamu. Maka syukurlah, pujilah aku banyak-banyak. Dalam Quran Allah cerita golongan yang dimasukkan ke dalam syurga, mereka juga memuji Allah. Al-A'raf surah ke-7 ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka memuji, segala puji-pujian bagi Allah. Yakni yang memasukkan kami ke dalam syurga ini, dengan petunjuk dialah kami masuk syurga. Kalau bukan kerana petunjuk dia, kami tak boleh nak masuk syurga. Mereka memuji. Itu ketika dalam syurga. Kita belum tentu lagi ahli syurga ke, atau sebaliknya harap-harap ahli syurga. Puji Allah.
Sebagaimana ditanya kepada Nabi Sulaiman, kamu hebat, jin ifrit di bawah kekuasaan kamu. Kamu boleh kontrol mereka dan bagian-bagian. Kamu boleh berkomunikasi dengan haiwan. Masya Allah. Saya ada seekor kucing tu, nama dia Kitty, tapi dia jantan. Ekor kembang. 10 kali saya panggil nama dia, insya-Allah 8 kali dia akan sahut. Kitty, miau. Kan, comel. Tapi dah sekarang dah besar dah, dia pun duk pergi cari makwa pula, jam. Kena gigit kat leher lah, gigit sana habis. Siam pula dia. Hari ni dia datang, makan, lama dah tak datang. Dia tahu rumah saya tu. Nah, kalau saya berhenti kereta, panggil nama dia, dia sahut. Nabi Sulaiman boleh berkomunikasi dengan haiwan. Bila ditanya, hadza min fadli rabbi, surat An-Naml, surah ke-27 ayat 40. Ini adalah kurniaan Allah kepadaku. Dia puji Allah dulu. Kita berjaya dalam apa bidang sekalipun, jangan lupa puji Allah. Kita naik jadi PM yang ke-8 ke, ke-9 ke, ke-90 ke. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah yang telah memberi peluang kepada saya untuk menerajui negara Malaysia ini. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia, cakap macam Perdana Menteri lah ni, sekiranya saya telanjur, saya terbabas daripada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, tegurlah saya. Oh, hebat pemimpin. Abu Bakar bercakap sedemikian, Umar pun sama. Tapi sekarang ni dah ada sedikit perubahan lah. Dalam sejarah Malaysia, Perdana Menteri kita dia berdoa sendiri. Mensyukuri nikmat Allah, di antaranya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaannya. Makna mengakui, minta maaf, kita mengakui, mengakui segala nikmat itu datang pada Allah. Yang keempatnya baru betul, tersasul sikit tadi. Yang keempat ialah memuji Allah. Ahli syurga pun puji Allah. Dah masuk syurga pun segala puji-pujian bagi Allah. Kita mengaku segala nikmat, kemudian yang keempat, banyaklah puji Allah. Kita asyik banyak puji manusia. Banyak puji manusia. Kalau manusia berbakti kepada kita, ada jasa, sampai ke mati, tak lupa. Allah yang mengurniakan bermacam-macam nikmat. Puasa boleh buat 12 jam, solatnya tidak. Aduh, letih. Solat fardu boleh buat, alhamdulillah. Puasa buat, solat tarawih tak mau pula. Tak payah baca surah Inak Taina je, cepat habis. Kan? Itu cerita dia. 4. Pertama ialah tanda syukur kita, kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita senantiasa mencintai Allah mengatasi yang lain. Allah nombor 1, Rasul nombor 2, jihad nombor 3. Ni mana dalil? Yang ni lain kali, At-Taubah ayat 24. Allah mesti dicintai nombor 1. Yang kedua Muhammad SAW. Yang ketiga untuk berjihad. Kalau tidak, binasa fatarabbasu, binasa kamu. Yang ketiga, kita mengakui segala nikmat kurniaan ini datang pada Allah. Usaha kita kena lakukan. Selainnya kita hanya menyerahkan pada Allah. Yang keempat, memuji kerana nikmat-nikmat tersebut. Akhir sekali, kita tak nak urai panjang lah, 40 minit, 50 minit. Tidak menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang dibencinya. Jangan Allah kurnia nikmat kepada kita, kita salah guna. Kita buat contoh lah. Kekayaan, pergi melancung sana, melancung sini, melancung. Boleh. Pergilah Mekah sama, pergilah Madinah sama, pergi ziarah tempat-tempat bumi yang cukup mulia ni. Asyik pergi Tokyo, Paris. Saya terus terang,
tak teringin pun nak pergi Paris ke Tokyo. Kenapa? Tak ada duit. Kalau ada duit pergi lah kan. Saya pernah pergi Mekah 6 kali, syukur dapat tengok Kaabah. Saya solat di hadapan Kaabah, dapat solat dalam Hijr Ismail, keluar pula dapat berdoa di hadapan Multazam. Menangis saya. Kali ke-6 baru dapat. Terima kasih Ustaz Syuari, Ustaz muda yang pimpin saya pada malam itu. Dia kata, Ustaz jangan bimbang, malam ni Ustaz dapat solat. Ada caranya kita nak masuk solat ke dalam Hijr Ismail. Nah, terima kasih Ustaz Syuari. Kalau Ustaz dengar ni, nangis saya. Tapi saya tak menangis pun tak dapat pergi apa nama, Paris Tokyo. England tu teringin jugalah. Nak pergi Liverpool sebab saya suka Muhammad Salah kan. Manchester United kan. Tu cerita dia. Nah, jadi maknanya jangan salah guna nikmat kurniaan Allah pada perkara-perkara yang Allah tak suka. Ada duit ringgit, joli sana joli sini, berfoya-foya, itu tak betul. Buat apa yang suruh. Lepas tu okeylah, nak kereta mewah, rumah besar, teruskan. Itu hak kamu, sebab kamu telah menunaikan tanggungjawab sebagai seorang hamba. Bukan kekayaan saja, begitu juga dengan kedudukan yang tinggi. Kamu CEO of a company, kamu ada kuasa, kedudukan kamu paling tinggi. Jangan salah guna. Kamu mengambil kesempatan negotiate on your behalf, bukan on the company's behalf, on your behalf. Project 1 million, you mark up jadi 1.5 million. Satu untuk kau, satu untuk aku. Itu Allah tak suka. Itu kufur namanya. Kamu di CEO, kamu panggil semua staff, tak kira lah Muslim, non-Muslim. Hak Muslim perempuan, I nak tengok you all esok, tolong tutup aurat nah. Allah bestnya CEO macam ni. Pahala banyak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya dengan kepimpinannya. Saya akan ditanya, sudahkah saya mendidik, mentarbiah isteri dan anak-anak saya dengan pendidikan Islam? Saya ada kedudukan sebab ketua rumah tangga. Begitu juga dengan kekuasaan. Kuasa. Kamu jadi PM yang ke-8. Kamu with your vast experience, pengalaman yang begitu luas, kamu tahu dah semua loopholes sana sini ni. Kamu berlaku adil lah, walaupun terhadap musuh yang pernah memecat kamu. Ini peringatan kepada Perdana Menteri ke-8. You don't interfere. Let the court decide. Biar mahkamah. No intervention. Tak mau interfere. Jangan campur tangan. Kamu adil. Walaupun terhadap musuh, terhadap orang yang kamu tidak suka. Kamu guna kuasa kamu demi untuk menegakkan keadilan, mengikut ajaran Islam. Masya Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat 8. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu hampir kepada takwa. Hadis Usamah bin Zaid, Bukhari 6872. Ni muslimat ni kata Usamah bin Zaid. Yang tadi, yang Nabi kata kamu belah dada dia, tengok. Makna soal keikhlasan, nobody knows except the one and only, the Almighty Allah. Nah, jadi kekuasaan jangan salah guna. Saya berdoa sungguh-sungguh setiap hari, saya doa, ya Allah, selamatkanlah kerajaan Perikatan Nasional supaya mereka dapat menjaga Islam dan umat Islam dan senantiasa berlaku adil kepada orang-orang bukan Islam. Saya sambung lagi, ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh Islam, porak-perandakanlah di kalangan mereka dan gagalkanlah segala perancangan jahat mereka. Saya sebutlah satu persatu nama si fulan, tu yang lama berdoa tu. Itulah hakikat syukur yang kelima. Jangan sesekali, never abuse, salah guna baik power, your position whatsoever, your wealth,
kekayaan yang dimiliki, keluarkan zakat, bantulah. Siapa nak bantu? Orang miskin, fakir miskin, orang-orang dhaif, the less unfortunate, lebih kurang macam itulah. Yang kurang bernasib baik, termasuk Tafiz Mutmainnah. Jangan lupa tu, Maybank 55 205 970 3378. InsyaAllah sekadar itulah untuk hari ni. Sekali lagi, insya-Allah, mana stevia, top stevia. Kalau tuan-tuan, top stevia ni banyak dah kita dah tunjuk semalam. Boleh hubungi 0113148996. Nama Mustaza, dapat melawaskan, dia tanpa kalori dan dia boleh stabilkan darah tinggi, kaya dengan vitamin C, kawal berat badan. Kalau tuan-tuan ingin, insya-Allah boleh. Kemudian buku saya, Aku dan Al-Quran. Kalau nak pergi umrah, kalau nak tajah orang-orang susah, guru-guru pasti, staf saya yang tak ada kemampuan, boleh hubungi kami, insya-Allah. Jadi insya-Allah esok kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan pada hari ini dengan sekadar ilmu yang ada pada saya memberi manfaat pada kita bersama. Saya memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, ribuan kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga kita senantiasa mendapat keampunan Allah dan senantiasa dirahmatinya. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Sejam juga.